Saya dibesarkan oleh keluarga angkat. Saya tak pernah minum susu ibu angkat masa saya kecil. Soalan saya, apakah status saya dengan ibu angkat saya? Saya laki-laki anak tunggal dalam keluarga angkat. Apakah syurga saya terletak pada keluarga angkat tersebut? Saya sekarang sudah berumur 30. Minta pencerahan. Baik. Dia ni anak angkat, duduk dengan keluarga angkat, tapi tak minumlah susu dengan ibu angkat. Maka apakah statusnya? Tetap dia sebagai orang luar. Faham? Cuma diberi keringanan di segi syarak dalam hal pergaulan di dalam rumah. Ada ulama kiaskan ini sebagai ipar yang duduk di dalam rumah, maka dimaafkan kepada yang perempuan dalam rumah itu membuka aurat waktu bekerja. Maksudnya mereka tak pakai stokeng dalam rumah. Ada anak angkat, ada ulama membolehkan. Maksud tak pakai stokeng, dia hanya pakai pakaian yang perempuan sampai ke buku lali sahaja. Faham? Kerana menyusahkan. Begitu juga dia boleh sisi lengan masa basuh pinggang. Anak akak lalu dimaafkan. Faham lagi? Kerana duduk rumah daripada kecil. Tetapi setengah ulama kata tetap dikira al-jinabi. Aurat perempuan tetap dikira begini. Jadi kita ambil pendapat yang ringan. Jadi kalau dia lalu nak pergi dapur, adik-beradik angkat yang perempuan tengah basuh pinggang, dia selok gini, dimaafkan. Dia panggil aurat waktu kerja. Bukan kita tunjuk ke adik akak gini, tengok-tengok ni. Bukan gitu. Faham? Selok ni kerana nak basuh pinggang. Selok ni kerana nak ambil air, basuh baju dalam mesin basuh. Faham lagi? Itu panggil aurat waktu bekerja. Jadi kalau ada ipar kita duduk rumah lain, kena tutup. Faham? Tapi kalau ipar duduk rumah, dimaaf. Faham lagi? Kerana payuh. Soalan seterusnya. Suami di Terengganu ramai tak mampu sediakan rumah, lalu isteri minta cerai. Boleh tak nasihat pada kaum wanita? Dia kata di Terengganu ramai isteri minta cerai kerana suami tak mampu sediakan rumah. Dia menyediakan tempat tinggal termasuk nafkah wajib. Tempat tinggal, faham lagi? 3 nafkah wajib bila kita ada isteri. Yang pertama makan minum, yang kedua pakaian, ketiga tempat tinggal. Tempat tinggal ini bukanlah macam suka hati, tapi sekoda-koda patut dengan seorang perempuan duduk di situ. Sama ada kita sewa tempat tinggal tu, atau kita banner sendiri, kita pandang nukar, atau kita beli hutang, atau kita beli cash. Kau andalah tempat tinggal. Atau kita ajak duduk dengan rumah keluarga kita yang sesuai dengan dia. Jadi kalau suami tak mampu sediakan tempat tinggal, maka tak boleh mampu menyediakan nafkah. Adakah boleh orang perempuan memohon cerai? Jawabnya harus. Suami tak mampu beri makan, dia boleh minta cerai. Suami tak mampu sediakan pakaian, dia boleh minta cerai. Suami tak mampu sediakan tempat tinggal, dia boleh minta cerai. Ni 3 ni nafkah wajib. Faham lagi? Cuma kalau boleh kita sebagai seorang isteri, kita kena bersabar dengan keadaan ekonomi suami. Itu yang lebih baik. Walaupun dia haruskan minta cerai kerana suami tak mampu sedia nafkah, maka senang susah bersama itulah yang lebih baik. Tengok keadaan ni, telur pun tak ada Terengganu. Tadi tengok sahabat Terengganu tak ada telur. Tak ada semua, kita pergi kedai tak ada. Ni kita pergi makan nasi goreng kedai pun telur pinyu. Jadi mahal nasi goreng 20 lebih. Kalau kita ucap selamat tahun baru, rosak dah akidah. Tahu rosak akidah. Yang ulama kata tak boleh, itu bukan rosak akidah, hanya haram mengucapkan. Kan masalah mengucap hari raya selamat raya pada orang kafir, ada 2 pendapat. Satu pendapat mengharuskan, satu pendapat melarang. Pendapat yang melarang ni bukan kata jadi kafir, bukannya kata rosak akidah, haram. Faham lagi? Cuma kita keluar pada khilaf itu lebih baik. Tahniah menyambut cuti tahun baru, itu lebih baik. Tahniah bertahun baru,
tahniah sambut tahun baru. Kerana ucapan selamat-selamat itu kadang-kadang dipertikaikan oleh ulama. Tapi tak jadi kafir. Kita skemah di pantai Florida. Kita bercuti di sana. Dan barang itu sahih, hak orang putih kafir. Soalan saya, nak umum macam mana barang itu kalau cukup setahun? Tak ada orang juga nak serah ke jabatan apa. Dia pergi Florida, pantai Florida, dekat Key West. Key West ni comel lah tempat dia. Di Florida. Florida sini je lah ni. Ini dekat yang mata akak ni. Jadi dia scan mah, ding 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 ding, berupa barang kemah. Faham lagi? Jawabnya, kalau orang kena carilah dia punya tuan dia selama setahun. Nabi kata, arifhu haula, hendaklah kamu iklankan penemuan itu selama haula 1 tahun. Lepas 1 tahun, tidak ada datang menuntut, boleh kita sedekah atau kita miliki. Tetapi mesti dengan tanda juga nilainya. Sebab jika ditakdirkan datang juga tuan dia 10 tahun lepas itu, tuan dia minta, wajib pula kita ganti. Faham lagi? Soalan seterusnya, apa hukum kita tengok video orang kenamaan mayang salat jenazah, siap rokok dan sujud? Dia dah semayang lohor lagi tengok ceritanya. Jadi lepas tu baru nak semayang jenazah. Jadi kalau orang salah lagu tu, aib tak? Kalau kita salah, kita orang saya buat video, aib tak? Aib lah. Atas saya buat video kan. Kita ni selfish. Faham? Penting diri sahaja. Tak? Ada orang redak sangat. Ada kita tak boleh. Orang puan accident rebah motosikal, selok kain. Nampak peha, nampak punggung, nampak underwear, faham? Oh, share lah Facebook. Kalau bini kita tu share. Tu selfish dia panggil. Penting diri. Nampak? Penting diri ni haram. Sifat mazmum. Yang tidak haram selfie. Selfie boleh. Faham lagi? Itu tidak merosakkan orang lain. Seorang sahabat ni dia kelakar, dia suka gembirakan orang lain dengan kelakarnya. Apakah boleh? Boleh. Syaratnya jangan dia kelakar itu mengaibkan orang atau dia berbohong. Kucing saya sedang mengandung, sangat bunting. Adakah kira mendera jika saya gosok perut dengan agresif hingga baby dalam perutnya cedera? Tak boleh. La darara. Tak boleh mudaratkan sama makhluk. Sekalipun makhluk itu bukan manusia. Perut terik dengan kucing, pula kena besar sangat perut, dia tekan perut sampai anak tu sakit dah. Tak boleh. Cara awak ke bini mu ni. Betul tak? Mu ada bisu, batu orang mari masjid batu nak pakai pergi pecek belaka. Faham tak? Gile batu pecek. Jangan pecek kuat, pecek sikit. Topik menolong. Ada binatang. Tiap yang bernyawa begitu, dia ada roh. Bila dia ada perasaan. Salji tempat sejuk ada bentuk zarah. Hebatnya cerita. Soalan saya, adakah air salji itu lebih molek daripada air zam-zam? Ulama-ulama mencatatkan, senaraikan air-air yang lebih mulia daripada segala air. Dan tidak ada air salji. Air yang paling mulia ialah air yang keluar daripada celah jari Nabi. Ketika satu peristiwa, sahabat tidak ada air, Nabi kata, "Wak, mari beledi." Nabi pun letak tangan dia di tengah beledi. Sahabat melihat belaka, keluar air kot celah jari, daging-daging Nabi ni keluar air. Itulah air paling mulia pada alam ini, kerana keluar daripada batang tubuh orang yang paling mulia. Air yang kedua paling mulia, kata setengah ulama, air kolam Kausar. Air yang ketiga, air Zam-Zam. Soalan yang seterusnya, main game buang masa, apakah nasihat untuk ahli game Islam di Malaysia ini? Bermain itu sikit-sikit dibenarkan syarak, dan jika banyak maka dilarang syarak. Kerana apa hasitum annama khalaqnakum abasa. Nampak? Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu di bumi ini hanya untuk bermain-main? Kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahawasanya kamu tak akan dikembalikan kepada kami. Maksudnya, hei manusia, mu ingat aku buat mu ni ke dunia ni untuk main je.
maksudnya. Kan? Mu ingat muda akan dibawa balik kepada aku pada hari kiamat untuk dibicarakan. Itu maksudnya. Jadi sebab tu ulama kata, hukum bermain itu harus, tetapi berpada-pada. Jika lebih daripada had, itu masalah. Apatah lagi sampai kita dak semayang. Jangan main. Kalau gila geng hang duduk pondok baru 3 bulan ngaji tu, bawa balik habis kitab-kitab. Kenapa? Kerana Tok Guru marah main game. Berhenti ngaji pondok, main game di rumah, dak tidur malam. Benda dia dapat kejahilan sepanjang hayat dia. Betul tak? Jadi main boleh sikit-sikit, berhibur boleh sikit-sikit. Faham lagi? Tengok movie boleh, satu movie dah 12 movie sehari. Faham lagi? Rugi tak masa kita? Rugi. Guru sangat backing, adakah wajib kita taat? Wajib ya? Dan mu nak berguru dengan dia? Dan mu tak suka guru backing, pergi guru tak backing. Yang tak boleh, guru tu suruh benda yang haram, tak boleh taat. Guru suruh buat benda haram, tak boleh taat. Selagi tak suruh benda yang haram, dia backing. Kena taat. Apakah yang dikatakan berlebihan dalam berpakaian? Adakah memakai seluar, jubah, kain pelekat parah tengah antara kepala lutut dan buku lali dikira berlebihan dalam berpakaian? Tak ada masalah. Apa pula berlebihan? Dia ni kalau pakai seluar kat peti. Itu yang paling cantik. Ulama letak garis pakaian-pakaian ni, kalau tidak darurah kepada labuh, ialah sekat keting tu, itu yang sunnah. Dan sama agak dengan buku lali, itu harus. Dan lebih pada buku lali tanpa perlu makruh. Gitu saja. Tapi kalau perlu kepada labuh, maka hukumnya harus. Macam kerja askor, kerja trafik, kerja-kerja kontraktor dan sebagainya, takkan pakai luar kat keting, bahan besi kaki. Faham lagi? Nabi kata fitnah umat adalah harta. Adakah wanita juga termasuk dalam fitnah? Ya, termasuk juga. Maksud fitnah itu wanita. Maksud fitnah di sini ialah dia boleh memberi keburukan jika kita tidak pandai menguruskannya. Batu dia kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu itu jadi fitnah. Bila jadi fitnah? Kalau kita tak pandai menguruskan harta, cara kita mencarinya, cara kita membelanjakannya, jadi fitnah. Kalau tidak, alhamdulillah. Nampak? Auladukum, dan juga anak-anak kamu boleh jadi fitnah. Bila? Jika kita tidak menguruskan dengan betul. Bahkan jawatan yang kita terima itu fitnah bagi kita, kalau kita tidak menguruskan dengan betul. Nampak? Kita jadi pengurusi masjid, tapi kita tak uruskan dengan betul, kita telah masuk di dalam fitnah. Maksud fitnah ini perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan. Bukan mana fitnah itu menuduh orang tanpa bukti. Kalau kita sembahyang sunat, lepas Fatihah sunat tak baca surah? Ya, sunat juga baca surah. Bagaimana kita nak jadi orang yang baik, tak mengulang kesalahan lama, berbuat buruk? Selalu istighfar, selalu beristighfar kepada Allah, dan berbuat baik kepada ibu bapa, dan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kita nak pandai main ngai, kita kena saing kaki ngai. Kita nak pandai ngai, nak pandai ikat ontak kain, nak pandai nak kena tali perambut, nak kena batu ngambur, nak kena jorang, nak kena meseng, nak kena ikan, nak kena air pasang sugu, digi kawan orang main gasing. Dia tak jadi. Lagi. Jadi mu nak istiqamah, nak soleh, kawan orang soleh. Kalau tidak 100% dapat kamu hak dia, mu dapat 5%. Faham lagi? Sebab tu Nabi kata, kalau kita pergi duduk kat orang jual minyak wangi, walaupun kita tak setuh benda, kita balik bawa wangi tubuh kita. Wangi juga tubuh kita. Padahal kita tak setuh pun, duduk kat dia je jual minyak wangi. Soalan seterusnya, bagaimana nak kuat ingatan kalau kita sebagai masih lagi seorang pelajar? Jangan tengok orang haram, mulut tengok orang nyanyi, tengok orang joget. Aurat saya perempuan dengan orang bukan muslim perempuan. Saya dengar aurat sama seperti perempuan dengan lelaki bukan mahram. Adakah ia dilonggarkan duduk satu blok dengan orang bukan muslim? Kalau kita ada peluang,
kita duduk sama-sama muslimah. Tapi kalau darurah tidak ada pilihan, maka dimaafkan boleh duduk. Tetapi aurat kita hendaklah kita tutup sekalian badan. Satu pendapat mengatakan boleh buka rambut, satu pendapat tak boleh buka rambut. Ini kita yang berlaku sekarang bukan dengan orang bukan Islam. Sama-sama Islam duduk di kolej, puang spender saja mama duduk dalam bilik. Tak. Ini masalah. Jari kaki kita masa sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, macam mana hak betul? Yang wajib lipat jari ialah ketika sujud saja. Wajib lipat jari ni masa sujud saja. Faham? Adapun masa duduk antara dua sujud, dan duduk tahiyat awal, dan duduk tahiyat akhir, dan duduk istirahat, sunat lipat, bukan wajib. Faham lagi? Ramai orang salah faham. Dia kata duduk tahiyat akhir tak lipat tak sah. Bukan, wajib lipat ketika sujud. Nabi kata kena sujud atas 7 tulang. Faham? Masa sujud saja. Soalan seterusnya. Sikit lagi. Bilal kampung saya kalau azan slow sangat dan kadang-kadang kuat, kadang slow. Bagaimana nak tegur dia? Ditegur depan dia. Tak pergi cerita kedai kopi pula. Tak pakai Bilal. Pergi khabar ke dia, Tok Bilal, kerja bang jangan kohoh sangat. Bang kuat sikit. Kalau kita duduk belah rumah tak dengar. Faham? Tegur dia, tegur dengan molek. Adinun nasihah. Faham lagi? Tegur menegur. Wa tawasau bil haq. Saling berpesan dengan benda yang betul. Kenapa? Kerana nak jadi azan, nak jadi muazzin, ingatlah. Nombor satu sekali kita dapat sebut bacaan azan itu kalimahnya dengan betul. Itu wajib. Yang kedua sunat kita azan dengan kuat. Kenapa dalam hadis-hadis sahih sejauh mana suara kita sampai, setiap yang dilalui oleh suara kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dengan batu, dengan kayu, dengan kucing, dengan rimau, dengan cacing, dengan ayam, dengan itik, hak dengar, semua jadi saksi kita azan. 360 keliling suara kita. Jadi kalau kita sapa 300 meter suara dia dengar, lebih baik pada 200 meter sapa suara. Bang, itu sebab setengah-setengah tutup bilangnya bola habis. Gini. Gomong Tok Imam. Tok Imam jangan oleh dah. Faham lagi? Mari Tok Bilal nak bau bukan rema. Dia nak kuat kali. Ngau bang. Kelapa dengar apa tu? Telemong. Lembang dengan tong. Nampak tak? Akhirnya Tok Imam pun mana? Bismillah. Mesti kata ambil bayar lagi. Baik. Itu lah. Biasa kuat, hak berasa kuat, hak berhari kuat ambil payah ni Tok Imam Tok Bilal. Tok Bilal. Tu banyak masalah. Jadi berpada-pada lah. Faham lagi? Memang kita guna pembesar suara kita kecil jadi besar, tapi jangan sampai sampai tak dengar benda jadi humming dan sebagainya. Soalan seterusnya, saya nak nikah antara mahal sangat 20,000. Kalau puang tu pandai belaka tak apa juga. Sakit hati dah nikah ada piti. Nak nikah 20,000 mahal. Telur tak ada lah ni. Apa lagi? Nak murah-murah gini kenyal. Kau rumah takim. Atas sikit dalam tasik betul tak? Situ 3,000 je. Tapi rambut kekitinya. Mahal belaka dah ni dah. Lembu dulu tahun 90-an 2,500 90-an 20 tahun lepas. Faham lagi? Dan ni apa? 5,000 lah. 5,000. Muka bodoh lembu. Muka bodoh gitu. 5,000. Dah ni muka lembu dengan apa mana lah, mana jamai. Betul tak? Kalau kata 20 aja. Nak apa Quran aja 80. Biasa tu dah anda masuk. Dia nak tahu pandang masuk dah anda masuk, tengok harga hantaran. Balik sekarang tanya. Tok kita tok dulu nikah apa? 80 ya. Dan mak itu 300.
Tok kita dengan mak mana anda masuk? Tok. Batuk murah. Mak kita pandai pada bini kita tau. Tapi mak kita nak banding dengan tok, pandai tok. Pasal mak kita 300. Bini kita apa dah tak masuk? Pasal 10,000. Faham lagi? Nah. Akan datang orang awak sejuk tak anda? Rumah masuk ular, saya cakap dah suruh tubik, dah tubik. Maka macam mana? Bolehlah kita bunuh ular itu. Atau panggil bomba, panggil tanah awam takak. Faham lagi? Kerana kadang-kadang ular itu jin. Dan jin itu dua. Kalau tidak jin Islam, jin kafir. Kalau kena jin kafir tak apalah. Kalau kena jin Islam, saudara kita. Sebab tu bila ular masuk dalam rumah, jangan terus katok. Kata ke dia dulu. Faham lagi? Wahai ular. Kau anda lah kata, encik ular. Faham? Keluarlah dari rumah aku ini. Faham? Jangan duduk dalam rumah aku. Ada anak-anak aku ketik susah kan. Kalau dia jin Islam, dia keluar. Dia pun keluar suruh. Dia ketik. Faham? Kalau dia ular betul, tak ketik. Tak ketik kan? Tak ketik bahasa kita. Jadi bila kita suruh keluar tak keluar, maknanya bukan jin Islam. Katok. Kerana pernah dipukul ular dalam Nabi, selepas disuruh Nabi datang, Allahu Rabbi, inna lillah, jin Islam. Mati dia. Faham lagi? Jadi dah ular tak mau tubik, katok. Jangan katok, selalu suruh keluar dulu. Faham? Ular besar duduk bawah katil berapa. Ular keluar dari rumah aku sekarang juga. Keluar. Dia akan keluar insya-Allah. Kalau tak keluar, maknanya dia menempah maut. Dalam hadis kata, ukhruj min baiti, keluar kamu daripada rumahku. Kalau ular batu nang je tak reti agak. Ukhruj. Ular kata, kenapa? Keluar dia pun keluar lah. Sikit kita. Kita lemah dah pakai mask. Bila ni nak berhenti pakai mask? Manalah kita tahu. Kita bukan jabatan kesihatan bagian hukum pakai mask. Tapi 2 tahun pakai mask, ni tak buka dah. Kita pun malah buka. Ni buka pasal nak ngajar. Pasal apa? Bila buka mask, jadi uduh muka. Jadi comel pakai mask pula. Adalah ada arah. Kau langgar kita sikit-sikit. Duduk biar bagi jalan kau pecah gitulah. Apakah hukum bunuh jin Islam? Haram lah orang Islam kita bunuh. Tak boleh. Benarkah doa boleh merubah takdir? Jawabnya takdir yang mana? Qadha ini ada 2. Qadha mu'allaq, qadha mubram. Qadha mubram tidak akan berubah dulu kini selamanya. Qadha yang berubah itu qadha mu'allaqun, yang dita'liqkan dengan suatu perbuatan. Mu berdoa, aku panjangkan umur. Mu hubung silaturahim, aku panjangkan umur. Tulis pada Allah Mahfuz umur 70 60 mati. Tetapi dia telah menghubung silaturahim, contoh, maka ditambah 20 lagi, maka 60 campur 20, dia meninggal umur 80. Itu qadha mu'allaqun, hanya diketahui oleh malaikat, boleh berubah. Adapun pada ilmillah, dalam ilmu Allah, tidak akan berubah sama sekali, kerana Allah sudah tahu pada azali umur dia ketika hidup 80 tahun. Faham lagi? Soalan seterusnya, saya seorang perempuan berumur 27 tahun. Saya bercinta banyak tahun dah, nak kahwin daripada tahun 2018 lagi. Ayah saya tak bagi kahwin dengan alasan nak saya dapat kerja, tetap kerja dulu, kerajaan dulu, bagi kahwin. Sedangkan saya ini perempuan. Apa pandangan Ustaz? Pandangan kita tak boleh beri pandangan. Mu lah beri pandangan. Mu nak kahwin ke tak? Ayah kata tak boleh. Mu kerja kerajaan tu baru boleh kerja, baru boleh nikah. Dan mu nak ikut ayah ke nak nikah? Mu tanya dirimu, nak ikut ayah? Ikut. Pasal kahwin ni, faham? Nak tamu ikut ayah, nak kahwin. Nak kahwin boleh. Dan tidak derhaka, tidak. Faham? Itu bukan derhaka namanya. Dia boleh berkahwin. Bapa ayah nak suruh kerja kerajaan dulu? Takut kaki kan kalau susah-susah ekonomi gitu ini tak boleh nak makan kedarah. Lah. Nuhak nak kita makan nasi ke makan tiku? Faham lagi? Makan nasi belaka, betul tak?
Dan nak nikah dah ayah kita tak mau jadi wali. Ayah tak mau jadi wali, Toki tak mau jadi wali, adik-beradik. Adik-beradik kecil lagi, anak saudara. Anak saudara tak ada, pak saudara. Pak saudara mati habis dah, sepupu bahan COVID orang ni. Wali, jabat agama, wajib sediakan wali hakim. Faham? Dan perintah berkahwin dibenarkan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri, jabat agama. Besar lagi kuasa pada ayah yang melarang nikah tadi. Faham? Kerana dia menyekat maslahah anak dia. Kahwin itu kebaikan untuk anak dia. Dia tak boleh buat benda mudarat. Dia ayah ni berhak untuk menyekat mudarat atas anak. Anak dia nak kahwin dengan gangster, dengan perokok, tu baru boleh dia masuk campur. Faham? Ayah meninggalkan banyak tanah, telah dibagikan cara faraid, hasil sepakat jual selot tanah dengan 70,000. Duit hasil jualan itu adakah kena bagi ikut faraid juga atau macam sama rata ke macam mana? Ayah anda mati tinggal banyak tanah, dibagikan cara faraid, hasil sepakat jual selot tanah dengan 70,000. Dah mana gitu. Tadi bagi dah faraid, lepas tu nak jual pula selot. Dah hak siapa yang nak jual? Tak faham soalan. Dah. Mengata bagi dah tu ikut faraid. Ayah tinggal tanah banyak, bagi ikut faraid. Lepas tu nak jual selot. Selot tu hak siapa? Hak ayah. Ayah ada dah. Jadi faraid. Kalau faraid ikut likulli zakarin mislu hadzal unsayain. Kalau ada tinggal 2 beradik saja, bagi laki-laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Kalau ada lagi, maka suami ayah, isteri ayah, iaitu ibu, mendapat 1/6. Okey? Beli kereta secara loan, adakah ia riba? Tengok cara. Kita nak beli kereta, harga kereta 100,000. Kita ada PT, kita pergi di bank. Ni kereta ni, di kedai kereta. Ni duduk sini kereta, faham? Kita pergi di bank. Oh bank, kita nak beli kereta 100,000, nak pinjaman lah. Pasal nak bayar ke ni 100,000 ni. Bank tu boleh pinjam 100,000, bayar 140. Tu riba. Faham? Kita dapat 100,000 ni pinjam, bayar beli kereta. Dapat kereta ni ke kita bayar hutang bank 140, riba. Kullu qadin yajuru nafa'an fa huwa riba. Tiap-tiap beri pinjam kau orang untuk narik untung lebih, itu riba. Dan yang tak riba ke mana? Panggil tuan kereta bagi kat bank. Bank kita nak beli kereta ni 100,000, kita ada PT. Ginilah bank beli dulu kereta ni, lepas tu kita beli dengan bank seorang. Itu harus. Faham lagi? Bank beli dengan kereta ni 100,000. Bank ada PT tau. Ada lah. Tuan kereta balik lah. Dah jual dah ke bank. Faham? Kereta ni jadi milik siapa? Milik bank. Kita beli dengan bank. Kita nak beli, nak bayar seorang. Dah ada PT nak bayar 100,000. Nak bayar 400 bulan boleh tak? Boleh. Itu harus. Faham lagi? Situ beza dia. Cara je. Macam kau dah boleh jual tahi kau. Dalam mazhab Syafi'i tak sah jual tahi. Dia banyak beli buah puyuh, dia jual tahi. Tahi puyuh. Faham? Dah ni sah. Mabek barang jualan syarat tak boleh najis. Tahi tu barang jualan najis, tak sah jual beli. Tapi alternatif ni bukan bila tak sah jual beli, upah akad. Tolong hari upah akad nak tahi ayang, tahi puyuh seguni, tepah 30 riyal, boleh. Kenapa? Upah mengakad najis harus. Jual beli najis tidak harus. Faham lagi? Situ sikit je. Soalan seterusnya. 2-3 minit lagi. Saya selalu keluar air mazi. Dia ni lah, bukan kita. Walau hanya pun dia misalkan saya untuk solat. Jalan penyelesaiannya macam mana? Dia kalau menitik sama tidak berhenti, orang panggil daimul hadas. Jadi masuk waktu membasuh kemaluan, letak tisu. Ambil tisu buat gini. Kayak gini neleh kan. Ambil tisu buat itu. Kalau payah nak cabut, bubuh double tape. Double side tape. DIY. Tak lekat juga, stapler. Faham lagi? Lepas tu ambil uduk. Ambil uduk, semayang. Masa semayang, neleh keluar juga. Faham lagi? Tak kata mayang. Itu kelebihan dia. Tak kata mayang. Tapi satu ni, satu fardu je. Sunat boleh banyak. Kerana dia ikut dengan istihadah sama. Faham lagi? Boleh.
Tapi kira satu fardu tak keluar apa-apa, tak ada masalah. 2-30 fardu. Yang kata satu fardu untuk satu ni ialah bila keluar. Tak keluar tak apa. Faham lagi? Soalan yang ketiga sebelum akhir. Orang penyakit autisma atau OKU boleh masuk syurga tak? Boleh Umat Nabi Muhammad masuklah ke syurga. Kalau tak masuk, tak mau masuk. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk syurga, mereka yang tak mau masuk. Siapa dah tak mau masuk ni angkat tangan? Tak ada. Semua masuk syurga. Itu keyakinan kita. Faham lagi? Jadi OKU, orang kurang upaya. Bukan kuat UMNO, orang kurang upaya. Faham lagi? Jadi kurang upaya itu tengok upaya mana. Tangan dia tak ada sebelah, dia wajib mengerjakan solat. Kalau tak kerjakan solat, macam mana nak dapat syurga? Dia kurang upaya itu pada akal. Dia tidak cerdik, macam orang Down syndrome. Kalau kata autism pun, kalau yang sedikit itu wajib melakukan hukum syarak kerana dia masih faham dan cerdik. Tapi kalau yang kritikal, mereka tak faham apa-apa. Bila dah kritikal, tak dapat faham hukum syarak, maka tak wajib suatu pun. Soalan yang kedua sebelum akhir. Bangun lambat ketika tayat awal untuk masuk rakaat ketiga. Bila naik dadang baca separuh Fatihah, imam rakaat dah. Masa ni kita masbuk atau muafiq? Dia bangun, tu imam Allahu Akbar, dia tak bangun lagi, dia lambat. Dia pun naik Allah, tu imam Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baru berdiri betul. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Faham lagi? Begini, bila kita naik betul, berdiri betul dah. Faham? Kalau di sebuah bacaan orang pertengahan kelajuannya, dang tak kita habis Fatihah, anggaran kita tak dang dah, maka kita masbuk. Kalau kita naik lepas berdiri betul tu, pada anggaran kita sempat habis Fatihah, faham? Kita orang muwafiq. Bila kita masbuk, imam rakaat, kita rakaat. Tapi bila kita muwafiq, imam rakaat, jangan rakaat, habiskan Fatihah. Soalan yang terakhir. Masbuk ada ditentukan dengan qadar sekarang imam baca Fatihah. Jika imam baca Fatihah 15 saat, dah kan standard 25 saat, adakah jadi masbuk jika makmum baca imam hak laju tadi? Dengar baik-baik. Ramai orang salah faham. Apa maksud muwafiq? Maksud muwafiq ialah makmum yang di dalam berdiri, dalam diri itu, dia dapat menyelesaikan Fatihah, faham lagi, sebelum imam rakaat. Dan bacaan qadar, bacaan mana? Bacaan yang sederhana, bukan terlalu laju, bukan slow sangat. Maknanya kita baca murattal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu murattal. Bang, kalau baca sebelum Maliki Yaumiddin, dadang. Faham? Bacaan murattal itu menjadi ukuran bacaan sederhana. Batu mana? Apakah makna muwafiq? Muwafiq maksudnya yang muafakat dengan imam. Yakni bila makmum itu takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia dapat dang baca Fatihah, qadar pertengahan sebelum imam rakaat. Dan apa makna masbuk? Bila dia habis takbir Allahu Akbar, dia tak dapat ruang untuk habis Fatihah dengan keadaan yang ada sekarang. Contoh, imam baca kuat, inna a'tainakal kausar, 2 ayat lagi tinggal. Dia baru siapa? Allahu Akbar. Imam ada 2 lagi, dia baru 7 lagi. Imam habis dulu ke dia dulu? Imam ambil dulu lah. Imam 2 lagi. Pasal inna a'tainakal kausar sudah 1 ayat, ada 2 lagi ayat, aku 7 lagi, maka aku masbuk. Faham lagi? Habis imam. Bukan makna masbuk orang mari lambat. Faham? Mari lambat tak ada masalah. Mari lambat tapi boleh baca habis, tak ada masalah. Contohnya dia mari lambat daripada imam 15 minit. Imam takbir ihram 15 minit dah, dia baru sampai. Dia muwafiq. Masa imam takbir ihram, Allahu Akbar, dia baru mandi junub. Imam Bismillahirrahmanirrahim, dia baru sabung.
Dia habis sambung, tu imam baru baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baqarah. 2 jam setengah. Betul tak? Jadi dia start mutu pasal imam baru ayat ke 20. Faham? Sampai separuh balik pula, tinggal dak pakai mah. Balik ambil mah pula, imam baru ayat ke 32. Faham? Jadi siapa di masjid dia masuk, imam baru ayat yang ke 43. Faham? Ada 250 ayat lagi. Dah tak dia kabir Fatihah. Muafiq ke masbuk? Faham lagi? Nah, itu makna muafiq. Orang yang sempat habis baca Fatihah sebelum imam rukuk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.